Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni, sambungan kita daripada tafsir dan tadabbur Juzu' Amma. Kita bahas surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-88 daripada surah Al-Ghashiyah. Perbahasan kita pada malam ini ialah permulaan surah Al-Ghashiyah. Sebelum ni kita dah bahas selesai daripada surah Al-A'la, ayat yang surah yang ke-87. Malam ni surah yang ke-88 daripada surah Al-Ghashiyah. Jadi kita tengok mukaddimah surah ini. Surah Al-Ghashiyah juga daripada kategori surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, mengandungi 26 ayat. Dari segi turutan penurunan ia merupakan surah yang ke-68 diturunkan. Walaupun dari segi kedudukan dalam Al-Quran, dia ialah surah yang ke-88 dan dia turun selepas daripada surah Az-Zariyat. Dia turun selepas daripada surah Az-Zariyat. Kalau kita tengok nama surah ini diberikan ialah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ambil daripada ayat pertama surah Al-Ghashiyah, iaitu Allah Ta'ala sebut Hal ataka hadithul ghashiyah. Pada ayat pertama surah Al-Ghashiyah ada perkataan Al-Ghashiyah dengan jelas, iaitu Allah Ta'ala sebut tentang sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat dan huru-hara yang berlaku padanya yang meliputi segala sesuatu. Perkataan Al-Ghashiyah itu maksudnya hari yang meliputi. Salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat yang banyak. Dan memang kita dah sebut pun sebelum ni, kebanyakan surah ayat yang turun dalam Juzu' Amma ini ialah ayat yang bercakap tentang beriman kepada hari kiamat. Sebab masyarakat Arab Jahiliyah, musyrikin Mekah, Quraisy pada waktu itu, antara problem akidah diorang ialah tidak beriman kepada Yaumul Ba'ts, iaitu hari kebangkitan. Selepas daripada kita mati ni ada lagi hari-hari pergerakan-pergerakan ke arah tempat lain. Benda tu ada. Tapi mereka tidak mahu beriman dan tak percaya, sebab mereka melihat dari segi pandangan mata umum sahaja bahawasanya kita ini hanyalah hidup sekali sahaja. Maka kita buatlah apa yang nak kita buat. Jadi itu kefahaman akidah diorang. Jadi kita tengok apakah tema ataupun objektif surah ini. Objektif surah Al-Ghashiyah ialah penegasan dan juga kesudahan yang muktamad. Orang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Maknanya penghabisan orang beriman macam mana di akhirat, penghabisan orang tak beriman macam mana. Dan Allah Azza wa Jalla
telah menggunakan berbagai jenis makhluknya dalam surah Al-Ghasyiyah ni untuk memberi faham kepada semua manusia, termasuk yang dah terima Islam, juga yang belum lagi terima Islam, iaitu yang kafir. Yang dah terima Islam, tujuan dia ialah pengukuhan iman dan juga memberi tahzir, peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman. Kepada orang-orang kafir, surah ini menjadi pembuka jalan kepada untuk berfikir, guna akal lebih baik untuk memahami Al-Quran itu sendiri dan melihat fungsi kedatangan Nabi Muhammad sebagai pembawa wahyu, membetulkan jalan untuk berhubung dengan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan cara betul. Dan selain pada itu, ianya juga ialah ancaman kepada orang-orang kafir. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam tema utama ataupun objektif utama daripada surah Al-Ghasyiyah. Dan surah ini dia turun ketika mana fasa kedua dakwah Nabi di Mekah. Maknanya selama 13 tahun tu, kita dah sebut banyak kali di sini, ada beberapa fasa yang dibahagikan oleh para ulama. Ada yang membahagikan sampai kepada 4 dan ada yang membahagikan kepada 3. Kebanyakannya bahagi pada 3, iaitu fasa sembunyi, tak jelas dakwah Nabi, hanya fokus kepada orang-orang tertentu selama 3 tahun yang pertama. Kemudian 10 tahun yang baki itu ialah fasa penentangan berbentuk lisan. Ini fasa kedua. Fasa ketiga ialah penentangan berbentuk fizikal. Maknanya bila mana Nabi sampaikan, sudah ada usaha untuk lawan Nabi dan juga para pengikutnya dengan perancangan untuk bunuh, konspirasi dan bermacam-macam lah. Okay. Jadi itu benda ataupun perkara yang kita boleh tengok daripada fasa-fasa dakwah Nabi. Surah ni turun pada fasa berlaku penghujahan lisan. Setiap kali Nabi baca Quran, mereka hanya mendengar dan mereka akan balas dengan lisan ataupun mereka tak peduli. Itu yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, dan surah ini turun pada fasa tersebut. Mengandungi 26 ayat. Mengandungi 26 ayat. Surah ni kalau kita tengok hubung kait dia dengan surah sebelum ini, iaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la disebut secara ringkas. Mukmin balasan dia syurga, kafir balasan dia neraka, tapi ringkas. Surah yang kita nak bahas ini iaitu surah Al-Ghasyiyah, ianya lebih terperinci sikit perbahasan dia. Maknanya dia detailkan sikit. Kedua-dua surah ni kita dah sebut ialah surah yang selalu Nabi baca dalam salat-salat yang menghimpunkan ramai orang. Antaranya ialah salat Jumaat dan juga salat 2 hari raya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi daripada sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Okay. Jadi kedua-dua surah ini iaitu Al-A'la sebelum ni dan juga surah Al-Ghasyiyah ialah surah yang selalu Nabi lazimi dalam salat Jumaat dan juga salat-salat hari raya, salat 2 hari raya. Okay. Jadi kita pergi pada malam ini tafsiran yang pertama daripada ayat pertama surah Al-Ghasyiyah. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya itu meliputi. Okay. Itu terjemahan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okay. Jadi kita tengok tafsiran yang lain, apa yang disebutkan oleh para ulama. Ayat yang pertama ini memberitahu kepada kita akibat buruk kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan. Dan ayat ini mengandungi khitab iltifat. Khitab iltifat ni maksud dia apa? Ayat ini Tuhan nak bercakap dengan Nabi Muhammad. Yang mana ayat ini dia berkait dengan ayat dalam surah sebelum ini. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'la, kalau kita tengok dalam mushaf lah, surah Al-A'la, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-16, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka itu terkesan kepada kehidupan dunia. Khitab tu ataupun tujuan ayat itu dituju kepada orang kafir. Okay. Maknanya yang diberi perhatian oleh Allah Ta'ala itu ialah orang kafir pada waktu itu. Sebab sikap dia orang tidak terkesan langsung dengan Quran ni, kerana terkena penyakit terkesan benar dengan dunia. Okay. Sekarang ni Allah Ta'ala nak alih
percakapan itu daripada orang kafir pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebut untuk lebih kita faham apa maksud iltifat ataupun pengalihan tujuan bercakap itu oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum, ayat pertama ni mengandungi takhwif, ancaman. Takhwif ukhrawi. Kerana dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut muqaddimah ataupun salah satu daripada keadaan hari kiamat itu, iaitu sifatnya ialah al-ghashiyah. Kita akan bahas satu-satu. Al-ghashiyah, kalau kita tengok dalam ayat ini, ianya ialah perkataan yang diambil pada ayat-ayat yang lain. Nanti kita akan bahas, cuma sekarang ni kita nak ambil satu persatu, sepatah demi sepatah. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, hal ataka hadithul ghashiyah. Maksudnya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan, hari yang meliputi itu. Hal itu ialah isim istifham, kata tanya yang digunakan untuk tanya orang. Istifham dalam Al-Quran banyak jenis. Dia bentuk soalan. Bila mana ayat tu berbentuk soalan, dia ada banyak bentuk-bentuk soalan. Dia ada soalan yang berbentuk jawapan. Dia ada soalan yang berbentuk murka Tuhan, ataupun soalan yang berbentuk teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi, adakah telah datang kepada kamu berita hari kiamat? Ataupun sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Adakah soalan ni perlu dijawab oleh Nabi? Bukan. Bukan dijawab oleh Nabi. Analogi mudah nanti saya akan sebut. Cuma nak sebut sini ialah ayat yang pertama ni Allah Ta'ala sebut nak gambarkan keadaan orang kafir di akhirat nanti, bila mana dia orang dibangkitkan daripada kubur masing-masing, berkumpul di padang mahsyar. Allah Ta'ala pun tanya pada Nabi, tujuannya ialah untuk mengiyakan apa yang Nabi bawa dan merugikan, memalukan orang-orang yang mendustakan Nabi. Contoh, satu orang guru besar masuk dalam kelas, sebab kelas ni baru lepas peperiksaan, budak-budak dalam kelas ni fail ramai, tak ramai yang dapat result yang elok. Masuklah guru besar, duduk depan pelajar-pelajar, bersama dengan guru besar pada waktu tu ialah guru kelas ataupun cikgu yang mengajar untuk budak-budak ni. Lalu cikgu tu pun ditanya oleh guru besar, ataupun cikgu tu pun ditujukan satu persoalan. Guru besar tu kata, bukankah cikgu ni pernah ajar ini dan ini? Adakah yang kena jawab cikgu tu? Bukan. Soalan itu berbentuk satu teguran kepada anak murid. Bukan silap guru yang tak mengajar sehingga kamu rendah keputusan ini, tapi silap kamu yang tak beri perhatian terhadap apa yang diajar. Itu ialah bentuk soalan-soalan, atau kita sebut sebagai istifham inkari. Allah Ta'ala tanya sebab Allah Ta'ala ingin mengingkari perbuatan yang dibuat oleh orang kafir yang tak nak percaya. Allah Ta'ala tak setuju dengan apa yang orang kafir buat. Ditanya pada Nabi. Ditanya pada Nabi tu tujuannya ialah untuk memalukan, mad'u kepada Rasul, ataupun orang yang diseru oleh Rasul itu. Bukan untuk mempersalahkan Nabi, bukan untuk mempersalahkan pembawa wahyu, sebab mustahil wakil Tuhan ni khianat terhadap risalah itu. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala kata, hal ataka, adakah sudah datang? Ataka, kalau kita tengok, ialah satu perkataan yang bermaksud datang. Ata tu maksudnya ialah datang. Kalimah hal ataka, sudah datangkah kepada kamu, ada lagi dalam ayat-ayat yang lain. Ini dalam syarah yang disebut sini. Ada lagi dalam ayat-ayat lain seperti dalam surah Taha, surah Buruj, dan banyak lagi surah-surah lain. Ata bermaksud datang. Tetapi begitu juga ada satu lagi kalimah di dalam bahasa Arab yang bermaksud datang, iaitu ja'a. Kita baca dalam Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Tuhan dan pembukaan kota Mekah. Ja'a maksud datang, hal ataka, adakah sudahkah datang? Dua-dua maksud datang. Ata maksud datang, ja'a pun maksud datang. Tapi
penggunaan konteks ataupun munasabahnya diletak perkataan itu pada ayat ini, pasti ada maksud yang ingin dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Okay. Para ulama sebut, apa beza ja'a dengan ata? Okay. Perkataan ja'a, contoh tadi dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah. Okay. Apabila datang ataupun telah datang pertolongan Allah. Perkataan ja'a dalam Al-Quran lebih digunakan untuk benda-benda yang besar, yang susah. Maknanya benda tu susah untuk dibuat oleh makhluk, melainkan Tuhan. Sebab memang pertolongan Tuhan tu Tuhan je lah yang boleh buat. Macam mana Allah Ta'ala masukkan dalam hati orang kafir gerun, bukan usaha manusia, itu kerja Tuhan. Orang tengok tentera yang mengikuti Nabi, dia orang jadi gerun. Padahal waktu tu, waktu pembukaan kota Mekah ni, bukanlah orang musyrikin, dia tak mampu nak lawan Nabi. Tapi entah kenapa dia orang jadi lemah dah. Belum apa-apa lagi dah lemah. Okay. Datang pertolongan itu ialah pertolongan yang berbentuk makhluk tak boleh buat, melainkan Allah Ta'ala dengan kebesaran dia boleh buat. Tapi kalau ata, ianya ialah datang benda-benda yang mudah, yang senang. Hal ataka hadis al-ghashiyah, sudahkah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat? Maknanya ata di sini maksudnya ialah satu benda yang makhluk pun boleh buat, iaitu kita lah. Setakat pergi cerita ke orang, tahu tak kita lepas pada mati ni ada kiamat, kita pun boleh buat. Bukan Nabi je boleh buat, kita semua hari ni boleh sebut benda tu, pergi cerita ke orang. Kita lepas pada hidup ni ada lagi kiamat begini, mudah. Maknanya benda ini ialah benda yang mudah tersebar, bukan benda pelik, bukan benda yang orang kata apa, janggal bagi masyarakat. Sebab tu ayat pertama ni dia berkait dengan ayat yang ke-18 dan juga 19 daripada surah Al-A'la. Allah Ta'ala sebut, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini, iaitu peringatan ini, sudah ada dalam suhuf-suhuf yang awal. Suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu suhuf yang dimiliki oleh Ibrahim dan juga Musa, dua-dua orang Nabi. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, peringatan yang dibawa oleh Muhammad ni dah ada pun dulu. Lepas tu masuk surah Al-Ghashiyah. Bukankah telah datang kepada kamu berita hari kiamat? Bukan datang hari kiamat, tapi sudahkah datang pada kamu berita hari kiamat? Datang dah pun sebelum ni. Dah pernah dengar pun cerita kiamat, tapi buat tak endah. Dia punya tak endah tu macam tak pernah dengar berita kiamat. Itu ialah orang kata apa, susunan perkataan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nak sebut pada kita bahawasanya berita hari kiamat ni bersepah. Maknanya berselera orang duk bercakap, merata dah orang duk bercakap. Cuma musyrikin Mekah ni punya dia degil, punya tak suka dengan berita kiamat. Setiap kali Muhammad cerita tentang kiamat, macam tak pernah dengar. Muka dia orang tu macam tak pernah dengar. Sebab itulah diguna perkataan al-hadis. Al-hadis tu maksud dia apa? Hadis maksudnya ialah berita baharu tentang hari kiamat. Sebab apa? Kalau tengok dalam kata apa, dalam syarah sini dia kata, kenapa pula Allah Ta'ala menggunakan kalimah al-hadis dalam ayat ini? Kalimah ini telah banyak kali kita bertemu dalam surah-surah yang lain. Selalunya ia digunakan untuk perkara baru ataupun perkara yang lama sedikit. Tetapi kerana dia telah lama terjadi sampaikan manusia lupa, maka ianya seperti perkara baru yang perlu disampaikan berulang-ulang kali. Sepatutnya cerita kiamat ni dia kena sebut khabar, macam kita dah sebut sebelum ni. Bukan khabar, kita kena sebut dengan An-Naba. Pada surah pertama juzuk Amma ni, iaitu surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya antara satu sama lain tentang berita agung. Cerita kiamat ni dah lama. Sebelum ada bangsa Arab, nabi-nabi yang lagi awal daripada Nabi Muhammad ni, sehingga dalam Quran mention Ibrahim, bahkan atas pada Ibrahim lagi, bermula pada Nabi Nuh, cerita kiamat tu telah disampaikan. Zaman Nabi Nuh lagi, kiamat, Dajjal ni semua dah cerita dah. Cuma setiap kali datang umat baru,
Setiap kali datang Rasul dikirim pada umat tu, reaksi umat itu macam tak pernah dengar. Sedangkan diorang punya senggang waktu di antara satu generasi ke satu generasi taklah jauh sangat. Terputusnya wahyu pun taklah jauh sangat. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Rasul sebelum pada Nabi Muhammad ni, sekitar 600 tahun. Saki-baki pengikut Nabi Isa pun masih lagi merata di Mekah pada waktu tu. Sebab tu kau tengok antara orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa yang tulen pada waktu itu ialah, yang duduk di Mekah ni ialah Waraqah bin Naufal. Ni antara orang yang ikut dan orang kata apa, berpegang dengan ajaran itu. Cuma lepas pada Nabi terima wahyu di Gua Hira, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tak sampai sebulan lepas pada tu dia pun meninggal. Sebab tu kalau kita baca dari segi sejarah, Waraqah bin Naufal tu yang dia beritahu yang Nabi berjumpa di Gua Hira tu ialah Jibril, walaupun dia sebut Namus dalam hadis yang diriwayatkan. Namus tu ialah nama yang direkodkan dalam kitab-kitab terdahulu, nama lain bagi Jibril dalam bahasa bukan Arab. Ada yang kata Jibril tu bukan bahasa Arab, wallahu a'lam. Tapi yang pastinya satu benda tu kalau dia hebat, dia agung, dia banyak nama. Itu style. Benda-benda yang hebat, contoh Mekah, Nabi, orang, tempat, kalau benda tu hebat, dia akan banyak nama orang nisbah pada dia. Okay. Jadi cerita tentang kiamat ni dah lama ada. Tapi musyrikin Mekah, Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang duduk di pinggir-pinggir kota Mekah ni, dia orang macam tak pernah dengar tentang kiamat. Tak pernah dengar. Dah lah tak pernah dengar. Dah diberitahu, menidakkan pula berita itu. Dahsyat, berlapis-lapis kedegilan yang ada pada musyrikin Mekah ni. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu kalimah al-ghashiyah. Kalimah ini telah berulang pada surah sebelum ini, iaitu surah Yunus. Surah Yunus kita tak sentuh sebab tu pada juzuk yang atas lagi. Okay. Cuma nak kata perkataan al-ghashiyah tu dah ada berulang pada tempat lain dalam Al-Quran. Kalimah ini digunakan dalam ayat ini merujuk kepada keadaan hari kiamat pada hari itu. Ia akan meliputi seluruh alam. Sebab kiamat ni dia akan bermula daripada luar bumi, bukan daripada bumi ni dulu. Ada orang kata kiamat bermula daripada bumi sebab berdasarkan hadis Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat yang besar, antaranya ialah api yang keluar daripada Yaman. Api yang keluar daripada Yaman. Maknanya api itu akan menghambat manusia ke padang mahsyar. Maknanya satu tempat kebangkitan. Wallahu a'lam, ada sebahagian para ulama memahami hadis itu dengan literal, maksudnya memang api yang membakar itu keluar bersambar manusia. Ada yang kata api itu dengan maksud bahang sahaja. Ada yang kata api itu dengan maksud bahang. Dan ada yang kata dia bukan di Yaman, tapi dia kawasan-kawasan di sekitar itulah. Dia bukan Yaman. Okay. Tapi Nabi sebut api daripada Yaman lah. Ada yang kata dia bukan. Nabi isyaratkan tu ialah arah sahaja. Sebab kalau kita pergi buat umrah bukan, Kaabah tu dia panggil rukun Yamani. Rukun Yamani tu maksudnya ialah dia menghala ke arah Yaman dan atas pada Yaman lagi lah. Dia ada rukun Syami, rukun Iraqi, Hajarul Aswad dan juga rukun Yamani. 4. Rukun Syami menghala ke Syam, rukun Iraqi menghala ke Iraq. Dia menghala ke kawasan-kawasan sekitar tu. Ada orang kata api yang menghambat manusia tu ianya bermula di Asia Tengah. Ada orang kata macam tu lah. Asia Tengah tu di mana? Stan country. Negara-negara yang ada stan belakang tu lah. Uzbekistan. Dikatakan dia sekarang ni berada di Turkmenistan. Satu kawasan, sebab orang kalau kita Google lah, Turkmenistan ni antara tempat yang orang akan cakap tentang negara ini ialah ada satu kawah yang kata apa, yang ada api dalam tu. Sehingga orang sebut itu pintu neraka. Ada orang sebut macam tu lah. Diduduk di negara Turkmenistan. Wallahu a'lam, sebuah negara yang pernah dijajah oleh Soviet dan negara pemimpin dia Muslim lah. Dan dia punya rakyat dia majoriti Muslim, tapi Muslim yang tak berapa berpegang sangat dengan ajaran Islam ni lah. Orang Malaysia kita ada kerja di sana, terutama dalam oil and gas, tapi dia susah lah untuk mengamalkan agama. Sebab di sana kalau pakai kepiah ni pun dia orang dah tengok macam
Teroris kepiah macam kita ni lah. Okey, kepiah macam dia orang tak apa, kepiah macam Rusia tu. Dia orang ni macam kehidupan Rusia lah. Dia punya kehidupan. Muslim tapi minum arak macam biasa. Solat cuma hari Jumaat sahaja. Masjid pun hari Jumaat sahaja. Masjid cantik. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Masjid dia, Masjid Tukman Bashi. Besar masjid ni di tengah bandar Ashgabat ni. Dia punya masjid. Dia punya kos 1 bilion US. Besar masjid ni. Bilion US. Itu ialah belanjawan negara tu. Tapi buat masjid. Cantik masjid cantik, buat dengan seramik apa semua, cantik lah. Okay. Cuma hanya diguna untuk hari Jumaat sahaja. Tidak diguna untuk salat 5 waktu, melainkan beberapa orang pegawai sahaja yang boleh sembahyang. Sebelum ada Covid lagi, sebelum datang Covid lagi, memang macam tu lah negara dia. Okay. Dan tidak mengamalkan Islam dengan baik lah. Bahkan sebahagian orang-orang dia yang datang kerja buat pertukaran pekerjaan dengan oil and gas kita ni, dia orang pun macam pelik dengan orang Malaysia ni, kuat sangat sembahyang. Jadi pelik dia orang. Tapi nama tu hebat lah, nama bunyi Arab lah semua-semua tu. Okay. Cuma nak katanya itu ialah kesan penjajahan Soviet terhadap dia orang. Dia orang jauh separated daripada Islam. Dan nak cari yang boleh baca Quran tu pun macam susah lah di negara sana tu. Okay. Cuma dikatakan situlah bermulanya api. Wallahu alam, itu hanya bacaan semata-mata lah. Macam orang duk kata istana iblis tu duduk di segitiga bermuda. Segitiga bermuda ni kapal lalu hilang, kapal terbang lalu hilang. Sedangkan kalau kita buka aircraft flow tu, sekarang ni orang boleh tengok dah, orang boleh download dah. Laluan kapal terbang ni kita boleh tengok, ada application kita tengok. Tuan-tuan boleh Google direct dekat segitiga bermuda, situlah kapal terbang duk kumpul. Tak hilang-hilang pun. Kapal terbang kita tak sempat lalu segitiga bermuda, hilang tak jumpa sampai hari ni pun. Kalau dia nak hilang, dia hilang lah. Tak perlu panggil raja rumah ke apa pun. Okay. Cuma nak kata jadi nak hilang, dia hilang lah. Okay. Tak syarat situ. Ada yang kata situlah istana iblis. Sebab dalam hadis Nabi kata inna iblis lahu arsyun 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu dia ada singgahsana duduk atas air. Tapi Nabi tak katalah di laut mana, di tempat mana. Dia sama macam hadis Tamim Ad-Dari yang jumpa dengan Dajjal diikat di satu pulau yang tak diketahui pulau tu pulau mana. Ada orang kata pulau tu di kawasan segitiga bermuda tu lah. Sebab kalau tuan-tuan tengok, lepas daripada Nabi diberitahu berita tu oleh Tamim Ad-Dari, Nabi tak kata Tamim Ad-Dari ni cerita pada kita bawah pengaruh alkohol kot. Tak. Maknanya Nabi mengiyakan. Kan dia kata dia jumpa satu binatang yang pelik, bulu punya penuh, tak tahu mana depan, tak tahu mana belakang, boleh bercakap. Dan binatang tu welcome dia masuk dalam satu gua. Gua dalam satu bukit ni. Dalam gua tu tengok satu orang lelaki terpasung tangan dan kakinya. Sehingga Tamim Ad-Dari tanya, "Man anta? Kamu siapa?" Lelaki tu kata, "Sepatutnya aku tanya kamu sebab aku yang kena ikat. Kamu siapa?" Maka kata Tamim Ad-Dari, "Kami ni orang Arab, belayar. Dipukul ombak, pecah kapal kami, terdamparlah di pulau ini." Ini hadis riwayat Muslim. Maka dia kata, "Kalau kamu betul orang Arab, aku nak tanya beberapa soalan pada kamu." Soalan yang dia tanya ialah berkenaan dengan air mata Zaghar. Air mata Zaghar ni salah satu punca air di Palestin hari ni. Adakah dia masih mengalir? Maka jawab Tamim Ad-Dari dia masih. Tamim Ad-Dari waktu tu dia seorang Kristian, dia tak masuk Islam lagi. Dia kata masih lagi mengalir. Nanti air mata air tu akan stop, maka aku akan keluar. Ini Dajjal lah, Dajjal yang orang duk bercakap hari ni lah, yang naik kapal terbang, yang duduk dalam vaksin apa semua tu. Okay, tapi bukan yang tu lah. Okay. Cuma nak kata yang orang duk kaitkan konspirasi tu. Okay. Air mata tu kalau stop nanti aku akan keluar. Okay. Sekarang ni air mata tu mengalir tu tak? Saya tak pasti, rasanya tak mengalir dah kot. Dah lama dah tak mengalir. Okay. Lepas tu yang kedua, Dajjal tanya kepada Tamim Ad-Dari tentang pohon kurma, kebun kurma di Baisan ataupun Bait Sya'an. Baisan ataupun Bait Sya'an hari ini duduk dalam satu wilayah di Israel. Tanah Palestin lah. Dan memang kurma situ dah kurang production dia. Masih lagi ada tapi tak banyak. Kurma-kurma daripada kawasan tu ialah kurma jenis majdul. Majdul ni kurma yang paling besar. Tuan-tuan tengok orang jual kurma nanti bulan Ramadan nanti.
Yang ajwa ni kecil je. Ajwa tu yang paling banyak kelebihan lah Nabi sebut. Majdun ni besar. Majdun ni memang datang daripada Syam kebanyakannya. Tuan-tuan boleh tengok lah. Dekat, sekarang ni pun dah ada orang jual. Ada kedai dekat Seriak tu, kedai makanan apa tak, Syifa apa tak situ. Okay. Dia ada jual Majdun. Majdun tu besar. Tapi yang saya tengok di Syam, di Jordan tu sendiri, ada lagi yang lebih besar. Kita makan satu tu tak habis. Tapi dia production di Syam, dia memang besar. Kurma dia. Ada satu binatang, serangga yang menyerang pokok-pokok kurma di Baisan ataupun Bait Sya'an ni, menyebabkan pokok dia ni cepat kata apa, rosak, dan akhirnya dia mati. Macam tu je. Okay. Masih lagi ada, tapi dia tak banyak. Okay. Najjar kata kalau dia habis dah pokok situ, semua dah hilang kurma situ, aku akan keluar. Okay. Satu lagi ialah apa dia, saya tak ingat hadis tu. Okay. Apa dia? Tasik Tabariyah. Okay. Tasik Tabariyah di Israel juga tentang tu. Okay. Saya nak ceritanya lepas daripada tu, tasik tu pun dah paling kurang dah air sekarang ni. Masih lagi ada tapi air dia kurang. Antara tasik yang paling kurang air dia di dunia setakat ni. Okay. Cuma nak katanya, lepas pada Nabi dengar dan lepas daripada Tamim Ad-Dari cerita benda tu, dan Tamim Ad-Dari kata di ujung kata apa, percakapan dia dengan Dajjal. Dajjal kata, kamu ikut Nabi kamu. Dajjal kata kepada Tamim Ad-Dari, sekarang ni telah zahir Nabi akhir zaman di kalangan kamu, balik nanti kamu ikut dia. Kamu nak selamat, kamu ikut dia. Dajjal tu yang kita kalut duk cari tu, dia pesan lagu tu kepada Tamim Ad-Dari, balik nanti kamu ikut dia. Sebab tu dia masuk Islam. Okay. Nabi kata, hadhihi tibah, ini bumi Madinah yang tidak akan masuk Dajjal padanya. Merujuk kepada Dajjal yang Tamim Ad-Dari tu duk bercakap sebelum daripada dia mai jumpa Nabi. Okay. Saya nak cerita apa dia? Nak ceritanya, lepas pada Nabi cerita, para sahabat ni dia tak tanya. Sebab Nabi kata yang akan bunuh dia ialah Isa. Nabi Isa alaihissalam. Okay, yang akan bunuh dia. Okay. Lepas daripada Nabi cerita, tak ada seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, boleh beritahu tak pulau tu kat mana? Sebelum Nabi Isa pergi bunuh, kita pergi bunuh dululah siap-siap. Ataupun tanya, dekat mana tempat tu? Saya nak beritahu dekat tuan-tuan, dalam hadis, kalau dia umum, kekalkan keumumannya. Kalau dia bukan kerja kita untuk pergi cari, tak payah carilah. Yang aula untuk jaga agama ni ialah sahabat. Tak ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, da'ni, biarkan aku pergi belayar ke pulau tu, alang-alang dia dah terpasung, senang aku pergi tikam terus. Tak ada seorang tanya. Sebab Nabi dah kata yang akan bunuh orang lain, bukan kamu orang semua. Jadi kita boleh tengok kecenderungan sahabat. Sahabat ni generasi yang Allah Ta'ala pilih untuk mendukung agama ini. Dia orang tahu prioriti di mana. Sebab tu kalau kita tengok hadis-hadis Nabi yang umum, dia umum lah. Sebab tu bila mana kata apa, Nabi beritahu tentang benda ini, kalau dia orang tak tanya tu maknanya tidak ada kepentingan untuk kita elaborate lebih-lebih. Kalau sahabat tak tanya, sebab sahabat dia mesti akan tanya. Cuma sahabat tanya apa dia? Sahabat tanya tentang bila mana Dajjal keluar. Nabi kata yang mana hari yang akan berlaku ataupun berlalu pada waktu Dajjal keluar ni ialah satu hari bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan seminggu, dan hari-hari yang lain seperti mana hari-hari yang lain. Sahabat tak tanya benda lain, melainkan sahabat tanya, kalau satu hari yang setahun tu kami nak salat macam mana? Tengok kecenderungan sahabat. Sahabat tak kata, kalau kami hidup zaman tu, kami nak berkumpul di kamp askar mana? Kami nak pakai senjata apa tembak dia? Kami nak berlawan dengan Mahdi, dengan Mahdi pula, nak berlawan dengan Dajjal ni macam mana? Nak pergi cari Imam Mahdi dekat mana? No. Yang dia tanya hanyalah salat. Maka Nabi kata, tuqaddir, kamu takdir, kamu ukur seperti mana hari-hari lain yang kamu lalui. Maknanya kita boleh bayang, satu hari macam setahun. Hari tu sangat panjang lah. Maknanya tengok ialah matahari tu, macam mana pergerakan dia, macam itulah salat. Ataupun macam mana kamu hidup, dah lama sangat rasa antara subuh ni, maknanya dah zuhur lah tu. Okay. Jadi itu yang ditanya oleh para sahabat, kecenderungan. Kalau umum, umumlah. Jadi kalau orang baca tentang hadis akhir zaman,
ataupun tanda-tanda kiamat ni. Orang suka dengar bab ni. Contoh Nabi kata api keluar pada Yaman. Ada orang duk fikir Yaman tu kat mana? Sana'a ke? Hadramaut ke? Shibam ke? Kawasan mana? Okey. Ada orang dia cari, cek satu-satu nama-nama tempat di Yaman. Tak perlu pun Nabi tak suruh cari yang tu. Cuma Nabi suruh persiapkan diri ke arah itu. Takut-takut kita tak bersedia. Okey, jadi ini antara benda. Sebab tu kau tengok bila mana Nabi kata di Najd akan keluarnya tanduk syaitan dan berlakunya gegaran. Para sahabat dia tak mention Najd tu di mana. Cuma para ulama sebut Najd itu ialah arah, bukan nama tempat. By exactly. Okay. Cuma nak katanya benda tu kalau tidak ada kepentingan dia orang tak bahas. Okay. Jadi cerita tentang kiamat ni, ayat pertama surah Al-Ghasyiyah ni, Allah Taala nak beritahu tentang kamu tahu tak lagi kiamat ni? Jawapannya kita dah tahulah. Orang-orang musyrikin Mekah ni, dia orang dah tahu pun. Dah pernah dengar pun. Dengar pada mana? Dengar daripada ahli kitab Yahudi Kristian yang duduk belaga di kawasan dia orang. Sebab tu kalau tengok di Madinah adanya Yahudi, di Mekah ada beberapa orang rabai Yahudi yang masih hidup. Antaranya sebelum daripada tu ialah Waraqah bin Naufal dan lain-lain yang masih lagi hidup. Tapi dia orang tak peduli. Dia orang tak memberi perhatian pun terhadap apa yang dibawa dan yang disebut oleh ahli kitab yang terdahulu tu. Okey. Kemudian Allah Taala sebut pada ayat yang kedua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Banyaknya wajah pada hari itu tunduk terhina. Wujuh ialah wajah. Yawma idzin pada hari itu, iaitu hari kiamat. Khashi'ah, tunduk dalam keadaan terhina. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wujuh, banyaknya wajah. Maknanya, banyakkan wajah pada waktu itu tertunduk dalam kehinaan. Bukan semua, tapi kebanyakan. Ada yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khusyuk pada hari kiamat ialah khusyuk bagi orang kafir. Khusyuk pada di dunia ni ialah khusyuk bagi orang beriman. Khusyuk di akhirat maknanya orang tu berhadapan dengan bahaya besar. Tapi kalau khusyuk di dunia, ianya ialah satu benda yang dipuji oleh Tuhan. Okey, apa maksud khusyuk? Kau tengok, khasyi'ah bermaksud takutkan sesuatu sehingga otot-otot menjadi lumpuh lemah, iaitu takut yang sampai kesannya terbawa kepada tubuh badan. Dia punya takut tu nampak pada muka dia. Suara apa pun tak berminat lah. Itu orang yang betul-betul khasyi'ah. Dia takut sungguh-sungguh. Ada orang dia takut. Contoh takut nak kena bedah. Takut. Tapi okey je. Orang ajak pergi minum kopi pun tak boleh. Esok lusa 2-3 minggu lagi ni nak kena operate buah pinggang. Ajak minum kopi. Okey. Semua boleh. Tanya takut tak nak kena dah? Takut juga tapi apa lah, minum dulu. Okay. Takut juga tapi takut biasa. Tapi takut yang betul-betul. Takut yang betul-betul ni macam mana? Takut macam orang yang nak kena hukuman gantung sel terakhir. Yang tu yang takut betul-betul. Saya ada beberapa orang kawan pegawai agama di beberapa buah penjara. Ada seorang penjara di Melaka. Okay. Dia selalu cerita tentang banduan-banduan yang dia handle lah. Terutamanya banduan-banduan yang sel akhir ni. Kebiasaannya ialah kes dadah ataupun kes bunuh lah. Okay. Ada yang perempuan, ada yang lelaki. Cuma nak katanya setengah-setengah kes nak kena hukuman gantung ni dia nak tunggu dia tu digantung tu lama. Ada yang cepat-cepat, ada yang lambat-lambat. Dia bergantung kepada pengurusan. Ada bergantung juga kepada kabel lah. Ada kabel lepas terus, tak kena langsung. Okey, itu macam-macam ceritalah negara kita ni. Okey, cuma nak katanya dia ceritalah yang umum berlaku. Kebiasaannya ialah kes pengedaran dadah apa semua lah. Okey, bila mana dia jatuhkan hukuman, magistrate dah jatuhkan hukuman gantung pada dia. Okay, maknanya dia mungkin maksimum minimum dalam sebulan 2 minggu lepas pada hukuman tu dia kena, ataupun ada yang sampai 4 bulan, ada yang sampai setahun pun. Sebab apa jadi macam tu? Sebab pejabat kesihatan akan ukur semua tubuh badan orang yang nak kena gantung tu. Dia punya berat, dia punya penyakit dalaman dia apa semua akan diambil kira lah. Okay. Sebab apa? Sebab terutamanya berat badan. Sebab berat badan satu orang yang nak kena hukuman gantung ni akan digunakan untuk membuat tali gantung khusus pada dia.
Dia tak guna tali ikut dah tau. Tali yang bekas orang dah pakai dah sebelum ni, tak ada. Dia tak boleh. Itu memang prosedur untuk hukuman gantung. Dan tali tu akan ditempah di luar negara. Sebab di Malaysia tidak ada kepakaran nak buat tali tu. Tali untuk tarik lembu boleh lah. Okay. Tali untuk gantung orang bukan pakai yang tarik lembu tu. Yang tu jadi seksa kawan tu berkali-kali pula. Okay. Kebiasaannya ialah ditempah daripada India dan Pakistan. Dan kos dia untuk satu tali gantung tu boleh pergi 5,000, 6,000, 7,000, 8, 9 lah. Boleh pergi. Maknanya, saya nak katanya lah, banyak juga kerajaan habis duit ni lah nak bagi kawan tu mati. Ingat nak bagi mati tu bagi macam tu lah. Susah jugalah. Kena tunggu, nak kena order dulu. Waktu tu lah. Kadang-kadang dia dapat pengampunan daripada jemaah pengampunan diraja apa semua. Boleh jadilah benda-benda macam tu. Okay. Cuma nak katanya, bila mana sampai orang-orang yang memang kena, sehari, 2 hari, biasanya pihak penjara akan bagi dia kontak family dia. Lepas pada tu dia akan diberi last hidangan yang dia nak apa dia. Tapi hidangan tu tak ada lah orang kata hidangan tu penjara akan ikut dia nak makan apa. Dia nak makan ikan kelah harga 1,600 ke seekor, dia tak boleh lah yang tu. Paling tinggi RM14 60 ataupun 20. Saya rasa dah up sikit RM20 tu. Okey. Tu lah. Boleh lah setakat nak makan chicken chop 5-16 tu lepas lah. Okay. Tapi kebanyakan lah dia kata bila mana diberi pilihan untuk makan, semua tak sebut nak makan apa. Daripada raut wajah tu tak menunjukkan dia boleh duduk diam. Dia kata kebanyakan kes mesti akan mengacau. Kebanyakan kes. Ada yang cakar-cakar dinding. Ada yang panjat dekat lubang cahaya tu macam usaha nak lari ada. Cuma saya nak ambilnya ialah muka. Muka takut tu. Itulah yang dia maksudkan dengan khusyuk. Nampak pada muka dia takut. Ni timing betul lah. Betul lah. Okay, bila luar azan tu. Kita sambung sikit lagi. Bila mana Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah mereka pada hari itu ialah wajah yang khusyuk lemah, iaitu mereka yang lemah jelas di muka dia. Macam satu orang yang bekerja, dia nampak letih, tapi itu perbahasan pada ayat yang ketiga. Cuma nak katanya ialah khashi'ah, orang yang jelas nampak takutnya. Khusyuk ni lah yang nak ada pada kita waktu dalam salat. Itu yang diperlukan. Sebab tu kalau tengok para sahabat, dan benda ni lah benda yang perlu kepada latihan rohani. Latihan rohani ni maksud dia apa? Penelitian terhadap ayat Tuhan. Ada orang dia ingat latihan rohani ni ialah puasa tak makan benda berdarah. Ada orang dia ingat macam tu, nak bagi dekat dengan Tuhan. Puasa makan benda putih je semua. Makan nasi, makan apa, ayam semua yang tak makan. Okay. Ataupun pergi naik atas gunung betapa apa semua. Kononnya nak menguatkan rohani. Itu bukan. Itu ialah membuka jalan kepada bisikan-bisikan yang tak bagus, iaitu bisikan syaitan, jin, mambang apa semua. Okay. Dalam Islam, kaedah memperkuatkan rohani ialah dengan tadabbur Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memberi perhatian, tak hayati, tak kaji Quran? Adakah hati mereka itu telah terkunci rapat? Aqfal dalam bahasa Arab maksudnya dikunci dengan kunci yang kukuh. Qafl dalam bahasa Arab ni maksudnya ialah mangga, pedai ayam tu. Okay. Maknanya adakah hati terkunci? Jadi latihan untuk kita buka rasa takut, rasa khusyuk ini ialah dengan memerhati ayat Quran. Tak perlu pun pergi ke tempat-tempat tertentu. Dan salah satu caranya ialah duduk dalam majlis-majlis tafsir, bahas ayat Quran ni, membuka kefahaman. Sebab tu dalam proses Quran ni, ialah proses penting tafsir itu sendiri. Sebab tu para sahabat, mereka memberi penekanan yang sangat tinggi untuk faham maksud Quran. Lepas Nabi wafat, sebahagian sahabat-sahabat yang senior ni, yang dah tua ni, kibarus sahabah ni, mereka lantik beberapa orang sahabat yang telah diperakui oleh Nabi untuk cerita tentang maksud Quran. Antara yang dilantik ialah
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan kemuliaan yang dah Nabi beri pada dia, iaitu Nabi doakan pada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau berikanlah kefahaman kepada Abdullah bin Abbas ni terhadap agama dan ajarkanlah dia takwil. Takwil tu bukan takwil yang digunakan oleh sebahagian ulama untuk tafsir Quran. Takwil tu ialah faham murad kehendak ayat itu. Takwil tu bukan kaedah takwil lah akidah tu. Okey, tu takwil lain. Okey. Cuma nak katanya ialah para sahabat dia lantik. Sebab tu ada sebahagian ahli sejarah menyebutkan Abdullah bin Abbas ni dia macam buka kelas, satu durus kepada para sahabat untuk cerita Quran. Okay. Jadi itu ialah usaha untuk menjadikan hati khusyuk di dunia sebelum khusyuk di akhirat. Khusyuk di akhirat merugikan. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita pada malam ni. Baru 2 ayat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perbahasan yang lain. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.